Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini, Ana ingin memberi ataupun mengongsi satu topik ataupun satu ilmu yang mana ilmu ni perlu untuk kita sebagai seorang manusia dan lebih-lebih lagi sebagai seorang ibu bapa lah. Okey, di mana topik yang Ana ingin kongsikan sebentar lagi adalah peranan ibu bapa dalam mendidik ataupun dalam membesarkan dan dalam menjaga anak-anak pada waktu sekarang lah maksud Ana. Okey, yang mana Ana tak akan sentuh berkaitan dengan peranan ibu bapa dari segi penyediaan tempat tinggal, lepas tu makanan, minuman. Ana tak akan sentuh bab-bab tersebut. Yang Ana ingin sentuhkan adalah cara seorang ibu bapa, seorang ibu dan bapa dalam mendidik anak-anak dari segi rohani. Maknanya dalam kehidupan kita ni, dalam kehidupan seharian kita ni, kita tidak akan lari daripada berbuat silap. Sekiranya seorang ibu bapa ataupun seorang ibu atau bapa gagal dalam mendidik anak-anak, itu adalah bukan kesilapan yang kita akan salahkan 100% kepada ibu bapa itu. Okey, poin yang pertama adalah cara ataupun peranan ibu bapa dalam mendidik anak berkaitan dengan rohani ni adalah ibu bapa itu sendiri perlu melahirkan ataupun menjadi seorang model, role model kepada anak-anak dari segi percakapan. Okey, dalam kehidupan kita seharian ni, sebagai seorang ibu ataupun sebagai seorang bapa, kita jangan menunjukkan kepada anak-anak percakapan yang tak baik lah. Maksudnya macam maki hamun, lepas tu macam mencarut, macam perkataan-perkataan yang boleh menjadikan seorang anak tu dia nampak dia akan buat. Jadi kita sebagai seorang ibu bapa ni perlulah orang cakap mengeluarkan kata-kata yang baik-baik. Contoh, sebagai contoh yang pernah Ana lihat sendiri, seorang ibu yang dia akan panggil anak dia bukan, dia tak akan panggil, orang cakap contoh nama anak dia Fatimah. Dia tak akan panggil nama Ima ataupun dia tak panggil Tima, dia tak panggil mama ke, tak panggil macam tu, tapi dia panggil wahai anakku. Tu salah satunya, orang cakap semakin hari, dalam hari-hari yang akan datang, bila dia panggil wahai anakku, itu adalah bila kita dengar, dia adalah satu panggilan yang melembutkan, dari segi percakapan kita. Bila anak-anak dengar, anak-anak rasa, ya Allah, ibu bapa aku panggil dengan panggilan ataupun panggil aku ni dengan panggilan yang sangat baik, sangat lembut. Jadi lama-lama anak-anak tu akan menjadikan ibu bapa tu sebagai seorang kawan. Okay, poin yang kedua adalah kita, peranan seorang ibu dan bapa adalah perlu memberi pendidikan dunia dan agama mencukupi. Maknanya perlu kita fahami, walaupun ibu atau bapa tu seorang ustaz atau ustazah, seorang cikgu ataupun pensyarah, seorang pendidik ke, tapi itu adalah tidak menjaminkan. Orang cakap, kita sendiri pernah dengar ataupun mungkin kalian pernah mendengar satu lagu ni, lagu berkaitan dengan Iman Mutiara tak silap Ana. Dalam lirik tu dia ada kata iman tu tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Maknanya sekiranya seorang ayah ataupun ibu tu, walaupun dia seorang ustaz ke, orang yang dilahirkan dalam keadaan ataupun keturunan yang baik, tidak menjaminkan anak-anak pun akan ikut sekali, akan mengikuti jejak langkah tu dan akan melahirkan generasi yang akan datang dengan keturunan yang baik. Itu adalah ujian lah, orang cakap ujian. Okay. So poin yang untuk memberi pendidikan dunia dan agama mencukupi ni, yang mana
pada tahap anak yang sedang membesar, seorang ibu ataupun seorang bapa perlulah memberi ataupun mendidik. Mendidik, makna mendidik ni jangan memaksa, tapi mendidik seorang anak tu dalam mengenal ataupun mengetahui pengetahuan berkaitan dengan kehidupan dunia dan kehidupan agama. Seimbangkan, maksud Ana seimbangkan, ibu bapa itu perlulah seimbangkan pelajaran ataupun ilmu pengetahuan berkaitan dunia dan agama. Seimbangkanlah. Poin yang ketiga adalah memberikan perhatian yang mencukupi. Maknanya dekat sini, walaupun kita ni seorang ibu yang bekerja ataupun seorang bapa yang bekerja, itu tidak menjadi alasan untuk kita tidak memberikan perhatian yang secukupnya kepada anak-anak. Sebagai contoh, macam ada penjawat awam yang bekerja 8 hingga 5 petang. Bila dia balik mesti akan penat macam tu. Tapi itu jangan, kita sebagai seorang ibu bapa ni jangan menjadikan itu, kepenatan itu ataupun alasan bekerja itu sebagai alasan untuk tak bagi perhatian. Dalam orang cakap, kita kena ambil inisiatif ataupun ambil ruang, ambil waktu yang mana untuk kita meluangkan masa dengan anak-anak. Okey. Poin yang ketiga ini Ana bagi kerana Ana tak bila melihat bila melihat statistik jenayah yang dilakukan oleh kebanyakannya generasi yang muda, terutama sekali generasi yang beragama Islam, yang mana bila ditanya ataupun disoal siasat, generasi tersebut akan memberitahu ataupun anak-anak tu akan memberitahu bahawa diorang melakukan jenayah itu kerana kurangnya perhatian. Maknanya mak ayah tak ambil tahu, macam itulah. Tu maksud Ana, kita sebagai ibu bapa tu jangan bagi alasan yang orang cakap mengatakan kita bekerja tapi kita tak cukup masa untuk mereka. Okey, poin yang keempat adalah memberikan sokongan dalam segala aspek. Yang mana bagi Ana untuk poin ini ataupun peranan ni amat memberi kesan jangka masa yang panjang. Sekiranya kita sebagai seorang ibu bapa ataupun yang di luar sana sebagai seorang ibu bapa yang bakal menjadi menjadi ibu atau bapa, kita hendaklah, orang cakap, kita menyokong, dan kita tak akan mampu untuk, orang cakap, ada setengah ibu bapa, sebagai contoh, seorang anak ni dia tak berminat untuk menjadi seorang pendidik, tetapi dia berminat untuk menjadi seorang pelukis. Jadi kita sebagai seorang ibu bapa jangan melihat, dan ini penting bagi Ana, benda ni sangat penting kerana apabila seorang ibu atau bapa tidak menyokong tidak memberi sokongan terhadap minat seorang anak tu, maka itu adalah salah satu doa. Sebagai contoh yang tadilah, yang Ana kata anak minat kepada bidang seni, bidang lukisan macam tu, tapi mak ayah ni dia nak anak tu menjadi seorang pendidik. Jadi kita sebagai seorang ibu bapa tu kena menyokong lah apa yang anak-anak ingin ataupun ingin dan minat dalam sesuatu perkara. Jadi benda tu sedikit sebanyak memberi kesan jangka masa yang panjang kepada seorang anak, yang mana apabila ibu bapa tidak support ataupun tidak memberi sokongan kepada anak-anak, maka benda tu akan menjadi salah satu doa untuk kepada anak di masa akan datang. Apabila ibu bapa tidak memberi support, dia akan menjadi satu kesan kepada seorang anak dan tak akan berjaya lah. Apa yang Ana melihat, benda itu telah terjadi di orang cakap, di dalam sepanjang Ana hidup ni, Ana pernah nampak lah benda-benda macam tu. Jadi sebagai ibu bapa ni,
kita nampak contoh, anak minat macam benda tu tidak memberi, orang cakap tidak sesuai di mata kita ataupun di hati kita sebagai seorang ibu bapa, kita support. Just kita support saja. Lama-lama contohlah, anak minat dengan lukisan tu, lama-lama benda tu dia akan menjadi, orang cakap, satu kejayaan. Anak-anak akan mencapai kejayaan. Kita tak akan tahu nasib seorang anak tu berdasarkan apa yang, dari segi minat dia dan doa daripada ibu bapa tu. Apabila ibu bapa tidak mendoakan yang baik-baik, maka anak tu akan menjadi yang, orang cakap, tidak sesuai lah, dan akan menjadi sesuai dengan kehendak doa daripada seorang ibu bapa. Macam itulah. Okey, untuk poin yang kelima ini adalah mengajar anak tentang erti tanggungjawab. Maknanya poin yang kelima ni sama, seakan-akan ada relate. Maksudnya ada kaitan dengan poin yang nombor 4 tadi. Yang mana apabila kita memberi support ataupun memberi sokongan kepada anak-anak terhadap minat ataupun perkara yang mereka suka, kita kena ajar pula anak-anak untuk bertanggungjawab, erti tanggungjawab tu. Jadi contoh, kalau seorang anak tu minat dengan lukisan, bidang seni macam tu, bidang lukisan macam tu, maknanya kita support, dan kita support tu kita bagi tahu kat mereka tanggungjawab mereka untuk merealisasikan bidang ataupun minat mereka tu menjadi, orang cakap, menjadi sebuah kerjaya. So kita, itu adalah salah satunya lah. Yang keduanya adalah kita ajar anak kita ajar anak erti tanggungjawab tu adalah untuk mereka mengetahui ataupun mereka belajar untuk bertanggungjawab terhadap sesuatu perkara. Sebagai contoh, dalam mencapai kejayaan mereka dalam mencapai kejayaan mereka untuk kesenangan mereka pada masa akan datang. So itu adalah salah satu peranan lah kepada ibu bapa terhadap anak-anak dalam pembesaran ataupun pembesaran seorang anak. Poin yang terakhir adalah memupuk perkembangan emosi. Kalau kalian melihat pada poin yang terakhir ini, dia ada relate terhadap daripada poin keempat, kelima dan terakhir. Apabila kita dah sokong, kita mengajar seorang anak tu erti tanggungjawab. Apabila kita mengajar seorang anak tu erti tanggungjawab, sedikit sebanyak kita memupuk perkembangan emosi mereka. Bila kita dah support macam tu, kita bagi diorang tahu, kita bagi ajar erti tanggungjawab tu, seorang anak ni dia akan rasa bahawa emosi dia kan akan jadi, orang cakap, sentiasa baik, sentiasa yang positif. Apabila diorang nak melaksanakan, contoh nak nak kejar cita-cita sebagai seorang pelukis, bila dah ada support from parents, dia, orang cakap, salah satu perasaan seorang anak untuk mengejar. Dan sebabnya bila dia lihat mak ayah dia support benda tu, dia ada satu perasaan macam nak kejar, sebab mak ayah menyokong apa yang mereka nak buat. Itu adalah salah satu perkembangan emosi seorang anak. Bila kita sebagai seorang ibu bapa menyokong minat ataupun aktiviti seorang anak tu. So apa yang Ana boleh katakan tentang peranan ibu bapa ni dari segi rohani, untuk mendidik seorang anak ni, kita, walaupun poin-poin yang Ana bagi tadi tu adalah poin-poin yang baik, bagi Ana, kita sebagai manusia hanya mampu untuk berusaha. Apabila kita dah berusaha tetapi anak-anak still masih macam tu, maksudnya manusia tu still masih macam tu, maknanya itu adalah ujian. Ujian untuk kita melihat kembali apa yang kita telah lakukan pada masa lalu, ataupun mungkin itu adalah ujian untuk kita muhasabah dan sentiasa bersikap sabar dan ikhlas dalam menghadapi sesuatu musibah ataupun masalah
Nak lagi berkaitan dengan anak kan. So itu sahaja daripada Ana. Diharapkan sedikit perkongsian ilmu daripada Ana ni membantu kalian yang di luar sana untuk mendidik anak-anak dalam kehidupan yang orang cakap dalam kehidupan sekarang ni. Okey, Assalamualaikum.